أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam yang telah membacakan suratul Anbiya, masih di tengah-tengah surah, baru masuk cerita Nabi Ibrahim menentang Namrud dan hujungnya dibakar di dalam api. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tajuk yang diminta dalam masa 20 minit tazkirah pada malam ini adalah tawaran hebat dari Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, tidak adalah tawaran yang paling hebat, terutamanya bagi orang-orang yang bertakwa, melainkan tawaran memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana tawaran-tawaran di dunia, tentulah tawaran-tawaran itu ada kriteria, ada ciri-cirinya. Kita nak masuk sekolah berasrama penuh, mesti ada kriteria, mesti lulus elok. Kita nak masuk MRSM umpamanya, mesti eloklah kita punya penilaian dan sebagainya, baru boleh masuk sekolah-sekolah prestij sedemikian. Begitulah tawaran ke syurga Allah. Tentulah ada ciri-ciri, tentulah ada sifat-sifatnya, dan itulah kesan besar daripada berpuasa itu. La'allakum tattaqun, dengan sifat takwa itulah Allah menawarkan syurga kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 63 surah Maryam, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah dia syurga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada kami. Firman Allah dalam surah Az-Zumar pada ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara al-ayat, dan akan dibawa secara berbondong-bondong, berpuak-puak golongan yang bertakwa menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tawaran yang paling dahsyat sekali, tawaran syurga yang hanya orang-orang yang bodoh sahaja yang menolak untuk masuk ke dalam syurga. Kerana Allah
menyediakan di dalam syurga itu perkara-perkara yang antaranya Allah sebut di dalam ayat 15 juzuk yang ketiga Ali Imran. Allah cerita sikit apa ada dalam syurga. Itu kan tawaran Allah. Kita lah ni tawaran hai pemakai, tawaran-tawaran hebat menjelang Aidul Fitri, yang diskaun 50%, yang diskaun 80%, tambah pula bonus 500, Pak Long Mae lului Dana Menteri. Lepas tu EPF lagi 10,000. Senyum lebar, koyak ambil telinga. Tak apalah rezeki, ambil pi lah. Banyak duit tu, banyak rezeki. Oh, belanja zakat. Tawaran macam-macam. Kawan-kawan polis Sungai Petani beritahu bahawa dijangka balik kampung tahun ni 3 kali ganda. Kerana qada 2 tahun punya. Jagalah. Tawaran punya dahsyat. Baju 70 tinggal 20, macam-macam. Nak tengok tawaran dia paling dahsyat malam raya. Tu selalu keluar pakai jam situ. Dataran zero Sungai Petani tu pakai tak bergerak. Malam raya memang tak bergerak. Tu selalu gatai lah nak pergi. Memang penuh manusia. Sebab malam raya memang tawaran gila-gila punya. Termasuk kuih-muih yang ditawarkan pada harga yang kadang-kadang tak masuk akal. Tapi demikian tawaran yang pasti akan berlaku. Terliur tak kita? Terliur. Baju harga 100 tinggal 20. Yang tolong jadi duta pula artis-artis. Bukan ustaz, artis. Yang jadi duta baju-baju tu. Bila artis kemas lah dalam keadaan beratur. Saya tengok dah mula beratur sakat belah siang pergi beli baju raya. Tak apalah duit hampa. Cuma nak sebut takkan tak tergiur tawaran dari Allah. Apa nak jadi kita? Tawaran daripada Allah kita buat tak tahu aja. Kadang-kadang tawaran daripada manusia kita sambut macam nak rak. Walhal dunia sehebat mana tawaran tu, lama mana tuan-tuan boleh pakai baju Melayu? 20 tahun. Tahun depan kembang badan, sarung-sarung koyak belah ketiak, selesai kes. Lama mana boleh pakai? Tapi tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaran yang kekal selama-lama. Tengok ayat 15 Ali Imran. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakan wahai Muhammad, a'unabbi'ukum. Allah suruh Nabi beritahu kita. A'unabbi'ukum. Ndak tak? Aku khabarkan kepada kamu. Bi khairim min zalikum. Benda yang lebih hebat, benda yang lebih dahsyat daripada dunia dan segala nikmatnya. Kata Allah, beritahu mereka wahai Muhammad. Apa dia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Untuk mereka yang bertakwa. Allah sebut jelas. Lilladzina taqaw. Untuk golongan yang bertakwa. Sekali lagi saya sebut, tak ada tujuan puasa kecuali takwa. Kurus badan
confirm saya dah hilang 5 kilo. Tadi baru timbang petang tadi, dah turun lagi 1 kilo. Tinggal berapa tak mau abang malu, tapi hilang 5 lah. Actual reading tak mau abang lah malu, tapi tapi hilang dah 5 kilo. Itu obvious lah, itu benda biasa. Sebab kurang makan, puasa, belanja kurang, bohong lagi dia kuat belanja, tambah lepas asar semangat bazar Ramadan, segala tok nenek angkut buat balik, makan 2 mulut habis. Nafsu lah kita pun, itu benda biasa. Tetapi puasa mengajar kita takwa. Maka Allah kata, untuk mereka yang bertakwa, aku nak sediakan jannat, aku nak bagi syurga pada mereka. Lalu tuan-tuan tengok ayat 15 Ali Imran, Allah sebut apa yang Allah tawar, apa yang ada dalam syurga. Allah tawar kat kita, kamu nak masuk syurga, baik, aku nak sebut kata Allah dalam syurga. Pertama, aku nak beritahu, tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga ada beberapa batang sungai. Tuan-tuan muslimat nak tengok nama-nama sungai dalam syurga, satu ayat aja. Ayat nombor 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat saja dalam Quran cerita nama-nama sungai dalam syurga. Ayat 15 surah Muhammad, Allah sebut 4 nama sungai. Banyak mana sungai tak tahu, sebab Allah sebut dengan jamak anhar. Pertama Allah sebut anharun mimma'in ghairi asin. Ini ayat 15 surah Muhammad. Allah sebut yang pertama, dalam syurga yang aku nak bagi ke kamu, ada pertama beberapa batang sungai daripada air yang putih bersih, kita katalah air mineral. 2, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, aku sediakan beberapa batang sungai daripada laban susu. 3, wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin, aku sediakan beberapa batang sungai daripada arak. Dan Allah sebut ladzat, Allah sebut terus, hampa minum arak ni lazat, bukan tunggin terbalik. Allah lazat, laziz kata Arab, lazat sedap bagi orang yang meminumnya. Dan sungai yang keempat, wa anharun min asalim musaffa, adanya beberapa batang sungai daripada madu lebah, manisan lebah. Allah 4 nama sungai. Aku ajak kamu pergi syurga. Syarat tawaran aku ni, sifat kamu mesti orang bertakwa. Nah, dalam syurga ada beberapa batang sungai. 1. 2, khalidina fiha. Balik ayat 15 surah Ali Imran. Yang kedua, syurga yang aku tawar, aku nak beritahu, kamu kekal di dalamnya selama-lama. Tuan-tuan tak rasa happy? Tuan-tuan, Allah jamin hampa masuk syurga ya, tak keluar. Tak boleh fikir punya nikmat. Kita duduk hotel 5 bintang pun rasa tak mau balik. Tu pun kawan belanja ya pun. Kawan belanja. Saya bawa jemaah haji umrah, kadang-kadang transit di Dubai, tidur semalam hotel Dubai 4 star.
Dia bagi tu 4 star, belum 5 star. 4 star pun rasa tak mau balik. Tidur katil dia, ya Karim, tenggelam. Tak nampak dah orang. Subuh ke 12 punya lena. Bila ayah dia mandi, tak ada kepala paip tu hotel Dubai. Dia semua pakai sensor. Dia tulis, dia cat, dia tanda biru dengan merah. Merah ayat hangat, biru ayat putih. Hampa silap berdiri, mati syahid. Ayat hangat keluar. Tu curtain dia, langsir dia pakai remote, tak payah tarik remote. Allah, breakfast dia tuan-tuan, muntah. Saya tidur semalam ni 4 star. Rasa tak nak balik. Rasa nak duduk sebulan. Makan sedap, ya Allah. Siapa bina hotel? Bangla ya. Yang permit tak ada, intang buka lari. Bangla je pun. Syurga siapa buat? Allah. Ish. Cuba fikir Ustaz. Khalidina fiha, tak keluar. Sampai bila? Abadan. Tak ada titik dah, tak ada waktu dah. 2, 3 kata Allah, wa azwajum mutahharah, aku sediakan untuk kamu pasangan-pasangan yang suci bersih. Untuk kita lelaki, bidadari. Orang perempuan dia jadi bos bidadari. Tak ada untuk dia bidadara, tak ada riwayat. Dengan duk pandai mereka. Perempuan dapat bidadara, tak ada. Dia jadi bos bidadari. Kita ni jantan dapat bidadari. Pasal apa? Ulama bahas. Pertama, tanggungjawab kita besar. Ketua keluarga. 2, kena cari nafkah untuk anak bini. 3, kita kena berjuang, berjihad. 4, isap okok. Banyak kerja. Okok nak kena isap. Tak isapkan rugi. Bulan Ramadan memang sedap punya. Satu sini, satu sini. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, sebab itu Allah bagi bidadari. Sebab taklif kita berat sebagai lelaki, tanggungjawab jaga anak bini. Maka Allah kata, aku bagi untuk mereka pasangan bidadari. Sembang hati bidadari, ke-12 tak habis. Leleh ayat dia jawab dia. 3, dan yang keempat, aku sediakan di dalamnya ridwanum minallah. Di dalam syurga itu ada redha aku, redha Allah. Nabi bersabda, ada lagi nikmat syurga yang paling dahsyat daripada nikmat syurga itu. Sahabat terperanjat, ada lagi? Nabi kata ada. Lebih dahsyat dari nikmat syurga. Nabi kata, apabila Allah telah redha kepada ahli syurga. Bila Allah redha pada ahli syurga, itulah mengalahkan nikmat syurga. Muslimin muslimat, kita sudah masuk malam ke-19. Saat tinggal 11 hari lagi, kita akan berhari raya. Lagu M. Nasir pun dah keluar. 1 pagi di hari raya. Tinggal lagu Sudirman itu pun rasa keluar dah. Balik kampung. Tuan-tuan, raya-raya juga tinggal 11 hari. Pulut sehabis mungkin. Pulut. Jangan menyesal nanti. Jangan menyesal masuk Syawal, menyesal. Kenapalah aku tak baca Quran banyak-banyak? Sebab Ibrahim An-Nakhai pernah menyebut, sekali engkau berzikir di bulan Ramadan, tidak akan sama 1000 kali engkau berzikir di bulan lain. 1 rakaat engkau solat di bulan Ramadan, tidak akan sama 1000 rakaat solatmu di bulan yang lain. Apatah lagi membaca Al-Quran, kerana Quran turun di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan akhirnya, semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Sudah 18 hari. Besok hari ke-19 ni dah masuk 19 Ramadan.
Maka semoga Allah memanjangkan usia kita sampai malam raya dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu tazkirah ringkas untuk malam ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan diri kita, kedua ibu dan ayah kita dan seluruh keluarga kita adalah ahlul jannah, ahli-ahli syurga yang bakal mewarisi syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.